Sejarah manusia dengan penyelewengan dan kesesatan ibarat isi dengan kubu yang terus-menerus berlaku dan wujud sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Sama ada ianya berpunca dari hawa nafsu, kadang kelar akal, kecerdikan ilmu, hasutan syaitan, mencari kemasyhuran, harta, wanita dan lain-lain lagi. Sering kita dengar orang bermadah sesat di hutan belantara dan putrajaya yang ada arah tuju masih boleh kembali ke pangkal jalan. Namun sesat dalam akidah dan syariah bukan sebarangan padanya. Siksa dan azab dari Allah menantinya. Hakikatnya ramai yang mengaku dan berdiri di atas nama Islam namun terpesong dan menyeleweng dari jalan yang lurus yang dihampakan oleh Islam. Setiap kumpulan ini mendakwa mereka berada di atas paksi Islam yang sebenar, namun hakikatnya jauh menyalahi paksi asal. Fahaman sesat ialah fahaman yang bertentangan dengan Islam, tetapi ada kaitan dan dinisbahkan kepada Islam. Oleh itu agama-agama lain tidak termasuk dalam konteks tulisan ini. Agama Kristian yang jelas akidah salah bahawa Tuhan mempunyai anak ternyata suatu agama yang tiada kaitan dengan Islam. Agama Yahudi yang mendakwa bahawa Uzair ialah anak Tuhan juga tidak termasuk dalam konteks tulisan ini. Berikut merupakan dakwaan-dakwaan yang bercanggah dengan akidah Islam. Yang pertama, ajaran Aulia Harun mesti dirahsiakan daripada orang lain. Yang kedua, pembentukan kasih sayang antara satu sama lain. Yang ketiga, penjeruan Tuhan dalam diri Harun bin Matsad. Yang keempat, dakwaan sebagai Imam Mahdi. Yang kelima, mengatakan Tuhan menjadikan manusia seakan dirinya sebagai penyaksik. Yang keenam, keistimewaan dan kelebihan melampaui batas. Yang ketujuh, mendakwa Sungai Pelik sebagai tempat pertemuan Tuhan dengan manusia. Dan yang terakhir, mengatakan dirinya menerima pendidikan ketuhanan secara Ketua Pegawai Penguat Kuasa Agama Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Jaib Allahyarham Muhammad Rafi Abdul Malik antara modus operandi ajaran sesat Tuhan Harun dalam usaha menyebarkan ajaran tersebut kepada orang ramai adalah dengan menubuhkan sistem pengajian sendiri. Ia mirip sukatan pelajaran di universiti serta mewujudkan beberapa pertubuhan dengan tujuan mengutip dana. Ajaran yang dikenali sebagai Harun Mat turut dikesan menyebarkan pengajian tersebut yang juga dinamakan sebagai University Universal Overhead Court dan telah membahagikan pengikutnya kepada 3 peringkat pengajian iaitu intik baru, doktorat dan yang paling tinggi Doctor of World Court. Dikatakan juga Tuhan Harun berjaya mengutip dana yang banyak hasil sumbangan dari pertubuhan-pertubuhan yang Melalui komunikasi sosial, Jaib juga sudah menjalin kerjasama dengan Jabatan Agama Islam dari seluruh negara dalam usaha menjejaki kumpulan ajaran sesat tersebut. Seterusnya, Jaib mengadakan program khas iaitu kursus bimbingan rohani Kubra di Pejabat Agama Islam daerah Kuantan kepada pengikut ajaran Harun yang telah ditahan bagi memberi penerangan, kesedaran, keinsafan dan pemulihan kepada mereka. Dapatan kajian dianalisis bagi mengenal pasti ajaran yang bertentangan dengan ajaran agama Islam serta pendekatan yang diambil oleh Jabatan Agama Islam Pahang dalam membantasnya. Kajian tersebut diharap dapat memberi sumbangan dalam mencegah gerakan dan kegiatan ajaran sesat ini secara khusus dan langkah-langkah pencegahan yang patut diambil oleh pihak berkuasa agama seperti Jabatan Agama Islam Pahang, khususnya bahagian penguatkuasa undang-undang syariah dan bahagian penyelidikan. Seterusnya, tanggungjawab sosial terbahagi kepada golongan individu, keluarga, masyarakat, NGO dan kerajaan. Bagi golongan individu, mereka perlu mendalami ilmu agama dari sumber yang tidak menyeleweng. Seterusnya, golongan keluarga iaitu ibu bapa, mereka perlulah memberi didikan agama yang secukupnya kepada anak-anak sejak dari kecil lagi. Seterusnya, bagi golongan masyarakat, mereka perlulah melibatkan diri dalam program keagamaan yang dianjurkan oleh agensi-agensi dakwah. Bagi golongan NGO, mereka perlulah mengadakan program-program keagamaan dan kesedaran yang berteraskan ajaran agama Islam yang sebenar agar masyarakat tidak terjerumus ke dalam kancah ajaran sesat. Akhir sekali, kerajaan perlu membasmi dan mengesan sebanyak mungkin ajaran sesat yang semakin tersebar di seluruh negara. Seterusnya, respon pelajar terhadap isu ajaran sesat Tuhan Harun. Respon yang pertama, pelajar-pelajar perlulah mendalami ilmu agama dengan ajaran yang sebenar. Kemudian, perlulah meningkatkan keimanan agar tak mudah terpedaya dan terikut dengan ajaran agama yang menyeleweng. Seterusnya, pelajar-pelajar perlulah mengambil tahu tentang ajaran yang sesat yang semakin tersebar di masa kini. Pelajar juga perlulah pandai dalam membezakan antara ajaran sesat dan ajaran Islam yang sebenar. Pelajar-pelajar juga perlulah mengelakkan diri daripada bercampur dengan kelompok atau kumpulan-kumpulan yang membawa ajaran yang mencurigakan. Akhir sekali, seseorang yang mempunyai ilmu agama yang tinggi tidak semestinya membawa ajaran agama yang sebenar. Sebagai contoh, Harun yang telah diberi didikan agama yang baik oleh kedua ibu bapanya serta mempunyai sijil tinggi agama juga pernah berpengalaman menjadi pengetua di Sekolah Mu'alaf di Klang dan beliau pernah menjadi penasihat bagi kebanyakan persatuan keagamaan tetapi masih terpesong dari jalan agama yang sebenar.
Terdapat 4 cabaran yang dihadapi oleh pihak berkuasa dan pihak agama dalam menangani isu ajaran Tuhan Harun. Yang pertama adalah kejahilan dalam ilmu agama. Wujud sikap memberatkan perkara yang mudah dan menambah amalan-amalan membebankan sehingga melampaui batas kemampuan manusia. Yang kedua adalah melampaui batas. Mereka mengubah hukum syariat hanya berdasarkan kepada pemikiran dan nafsu sahaja. Yang ketiga adalah dakwaan ajaran Tuhan Harun. Harun mendakwa bahawa Sungai Pelik adalah tempat pertemuan Tuhan dengan manusia. Yang keempat adalah menyekutukan Allah. Berdasarkan kepada beberapa kajian yang telah dibuat oleh penyelidik, Harun bin Mat Sa'ad telah mengakui dirinya sebagai Tuhan di dalam beberapa buah dokumen yang telah dibukukan. Cadangan bagi mengatasi isu ajaran sesat ini adalah kerajaan telah mengambil inisiatif mengetatkan undang-undang dan hukuman kepada golongan yang membawa ajaran sesat. Contohnya denda RM3,000 ataupun penjara 2 tahun ataupun kedua-duanya sekali dikenakan kepada golongan yang mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan fatwa. Manakala pihak NGO pula mengadakan kempen anti ajaran sesat bagi memberi kesedaran kepada orang awam tentang bahayanya ajaran sesat. Kesimpulan yang kita dapati daripada keseluruhan topik ajaran sesat Tuhan Harun ini adalah ajaran sesat membawa kepada pelbagai kesan buruk dalam kehidupan manusia yang tidak mempunyai pegangan agama yang kukuh dan utuh. Oleh yang sedemikian, satu ajakan paradigma haruslah dilakukan oleh badan-badan kerajaan dan swasta serta masyarakat sejagat agar dapat mengatasi masalah akidah yang sudah pastinya menyimpang dari ajaran Islam yang sebenar.